Okey, jadi memandangkan sudah pukul 8 pagi, jadi kita mulakan PTPR kali ke-9 bagi sains ni di secara Google Meet. Okey, jadi hari ini apa yang kita akan belajar adalah tentang pembiakan tumbuhan. Pembiakan tumbuhan. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah skop yang kita akan belajar hari ini. Walaupun kalau kamu lihat skop ni macam hanya 5 bahagian saja, tapi dia merangkumi satu bahagian yang agak besar dalam topik 4 ni. Okay, kalau kita lihat pertama, berkomunikasi tentang struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Jadi dekat sini kamu kena mengetahui tentang struktur setiap bahagian bunga ini dengan fungsinya. Jadi banyak istilah-istilah kamu kena ingat nanti. Okay? Lepas tu kedua, mewajarkan proses pembungaan. Okay? Ketiga, memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan. Lepas tu, memerihalkan proses pencampakan biji benih. Kelima, menyelesaikan masalah apabila pencampakan tidak berlaku. Jadi di sini adalah skop yang kita akan belajar untuk hari ini. Okay, jadi kita lihat ke bawah sini. Okay, seperti benda hidup lain, tumbuhan juga perlu membiak bagi memastikan kelangsungan spesiesnya. Semua benda hidup akan melalui pertumbuhan dan akhirnya mati. Mereka perlu digantikan dengan organisma yang baru. Jadi kalau kamu lihat gambar raja dekat sini kan, kalau kamu lihat gambar raja dekat sini, satu pokok yang dia akan macam berbuah macam ni, dia akan mengelakkan keturunannya pupus. Kalau yang tidak ada berbuah, dia kata tengok, habislah keturunan saya nanti. Bermaksudnya dia tidak akan ada generasi yang seterusnya. Jadi maksudnya mungkin satu hari nanti tumbuhan itu akan pupus kalau dia tidak berbuah. Ini adalah contoh lah yang kita boleh nampak. Okay, jadi ini hanya sebagai permulaan saja. Jadi sekarang kita akan lihat kepada yang utama. Okay, jadi pertama yang kita akan belajarnya adalah tentang struktur dan fungsi untuk setiap bahagian di dalam bunga. Pernahkah anda memerhati sekuntum bunga dengan teliti? Cuba anda buang bahagian ranggi bunga. Apakah bahagian-bahagian bunga yang dapat anda perhatikan? Okay. Apakah nama bahagian-bahagian tersebut dan peranannya? Raja 4.26 menunjukkan keratan membujur bunga beserta ciri dan fungsinya. Jadi ini adalah tentang fungsi, bahagian dan fungsi bagi sesekuntum bunga. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan sini, kita lihat nama-namanya. Okay, yang atas ini, yang selalu kamu nampak lah, kita ambil contoh bunga raya inilah. Di atas ini, yang ini dipanggil sebagai stigma. Yang patang ni dinamakan sebagai stil. Lepas tu, yang di bawah ini, yang luar yang besar ini adalah dipanggil sebagai ovari. Yang dalam ini disebutkan sebagai ovum. Ovum itu adalah sama seperti yang manusia lah ataupun haiwan-haiwan lah, sama juga. Okay, yang bunga yang tepi ini adalah dipanggil sebagai ranggi.
Yang bawah yang hijau ini dipanggil sebagai sepal. Jadi 6 istilah ini kamu mesti tahu. Okay? Dan 4 ini pun dipanggil sebagai pistil. Pistil adalah apa? Adalah organ pembiakan betina bunga. Organ pembiakan betina bunga. Jadi bunga ini dia juga ada dibahagikan kepada bunga jantan dengan bunga betina. Jadi kalau kepada yang selalunya kalau kamu ada balik kampung, kamu ada ikut, kamu tahu tentang bunga itu, orang tua dekat rumah kamu mungkin akan selalu fikir, oh ini adalah macam mana, ini adalah apa. Okay. Lepas tu, apabila stigma ini, kalau kita membesarkan dia lagi, kepalanya dipanggil sebagai ata. Dan batangnya sambung kepada stil ini dipanggil sebagai filamen. Kedua-dua ini dipanggil sebagai stamen. Stamen. Okay, stamen adalah apa? Adalah organ pembiakan jantan bunga. Okay. Apa itu ranggi? Biasanya, ranggi ini biasanya berwarna-warni. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okay. Apa itu sepal? Biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuntup. Jadi ini adalah satu gambar raja yang amat penting. Okay. Jadi hari ini cikgu kalau benda yang penting tu cikgu akan capturekan ya. Nanti cikgu akan kongsikan dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Google Classroom jugalah supaya anda boleh rujuk. Anda boleh rujuk lah, tak payah buka buku teks, kamu pun boleh rujuk. Cikgu akan savekan dia lah. Okay. Harap ada kegunaan untuk kamu nanti. Okay, jadi kita sambung pendebungaan. Okay, apa itu pendebungaan? Terdapat 2 jenis bunga. Ada 2 jenis bunga, iaitu bunga bisex dan bunga unisex. Bunga bisex dan bunga unisex. Jadi ada 2 jenis bunga dekat sini. Ada 2 jenis bunga. Okay. Kebanyakan bunga ialah bisex kerana mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan iaitu stamen dan betina di stil. Dalam bunga yang sama, bunga unisex pula tidak lengkap kerana bunga unisex hanya mempunyai stamen atau pistil saja. Jadi apa maksudnya di sini? Kalau kita lihat sebelum ni, yang sebelum ni, okay. Yang ini, pistil ini ada pada mana? Ada pada betina. Statement ini ada yang pada pembiakan jantan. Statement ini hanya ada pada jantan. Pistil ini, keseluruhan ini ada pada betina. Jadi mula-mula cikgu memang beritahulah agak apa, confuse sikit. Jangan risau. Dari bila kita mendalami subtopik ini, kamu akan lihat dengan lebih jelas lagi. Okay, jadi kita lihat pada contoh jenis bunga ini. Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, kalau unisex dia ada 2 jenis bunga. Apa beza bunga unisex dengan bisex?
Kalau kita lihat unisex ni, jantan dengan ada bunga jantan dengan bunga betina. Jadi that's why kalau biasanya kita nak tahu dia adalah jantan ke betina ke, ada orang lihat daripada luaran. Kamu boleh nampak lah. Dia dalam ni adalah statement. Statement ada alter dengan filamen. Tapi kalau untuk yang bunga betina itu, dia ada pistil. Pistil ini, dia ada apa? Dia ada stigma, stil, ovari dengan ovum. Dan bezanya dekat sini, sepal. Dia ada sepal. Jadi ini adalah perbezaan dia. Kamu boleh nampak daripada tapak ni. Ini adalah bunga betina. Tapi kalau untuk yang bunga yang jenis bisex, dia ada statement dengan pistil pada satu bunga. Okey, kamu kalau lihat statement ini, dia bukan berada dekat pistil ni, dia adalah sambung dari bawah ini. Jadi ini adalah perbezaan dia. Dia perbezaan dia. Dalam bunga itu kamu boleh nampak apa bezanya. Kalau ada peluang kita balik ke sekolah, kalau tapak itu cikgu bawa kamu pergi lihat bunga-bunga di sekeliling sekolah. Mungkin nanti kamu boleh lebih jelas lagi tentang apa yang cikgu ajar untuk hari ini. Okay? Jadi semua istilah ini juga amat penting. Jadi cikgu pun akan ambil snapshot, ambil gambar, okay, supaya nanti cikgu kongsikan lagi. Okay. Ambil gambar. Kalau kita lihat, contoh bunga unisex ialah bunga janggong dan bunga petik. Iaitu hanya bunga betina yang akan menghasilkan bunga dan biji benih di dalamnya. Bolehkah anda nyatakan contoh-contoh bunga unisex yang lain? Ini adalah pokok petik lah. Petik. Kalau biasanya lah mereka akan lihat, ini pokok ini adalah pokok jantan ke pokok betina? Ada orang kata macam itulah. Kenapa ada pokok yang dia banyak bunga jantan tu, biasanya dia tidak berbuah lah. Kalau pokok yang dia banyak adalah dia adalah bunga betina itu, dia akan berbuah. Bukan bermaksudnya pokok petik itu dia tidak akan berbuah. Kerana kebanyakan bunga dia adalah bunga jantan tu, jadi dia tidak akan berbuah. Okay. Lepas tu kita lihat dekat sini pokok janggong. Pokok janggong ni, ini atas ni adalah bunga jantan. Yang dekat tepi bawah ini adalah bunga betina. Jadi itu adalah perbezaannya. Kalau ada peluang, ikutlah orang tua dekat rumah kamu pergi kebun. Baru kamu akan nampak, baru kamu akan tahu semua perkara macam ni. Okay, kita lihat selepas kita tahu tentang jenis bunga, tadi pertama adalah suto bunga kan dan fungsinya. Kedua adalah jenis bunga unisex ke bunga bisex. Apa beza bunga unisex dengan bunga bisex? Bunga unisex dia ada bunga jantan dengan bunga betina. Kalau bunga bisex dia sendiri adalah jantan dengan betina. Okay, kalau kita lihat dekat sini. Pendebungaan ialah, kita lihat kepada yang seterusnya sudahlah. Pendebungaan ialah proses pemindahan butil debunga mantan dari outer ke stigma. Daripada outer ke stigma. Outer yang matang akan pecah dan membebaskan butil debunga. Sesetengah butil debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa ke ejen pendebunga ke stigma bunga. Pendebungaan terbahagi kepada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacut seperti yang ditunjukkan di bawah. Jadi ini adalah gambar raja. Satu lagi gambar raja yang amat penting. Kalau kita lihat
Ini adalah jenis pendebungaan sendiri. Ini adalah jenis pendebungaan kacokan. Pendebungaan sendiri itu sama ada dia berlaku dalam bunga yang sama bagi bunga jenis yang bisex ataupun pada bunga jantan dengan betina pada pokok yang sama. Itu dipanggil sebagai pendebungaan sendiri. Pendebungaan kacok adalah dia pendebungaan antara dua ataupun lebih pokok. Itu adalah tentang pendebungaan kacok. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, kalau yang pendebungaan sendiri ini, dia ada dua jenis. Antara dua bunga dipindah ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Penting dekat sini adalah pada pokok yang sama. Pendebungaan yang jenis yang bunga sendiri, butir bunga dipindah ke stigma bunga yang sama. Dan bunga ini mesti adalah jenis bunga bisex. Jenis bunga bisex baru dia akan macam tu. Jadi bukan semua pokok ada bunga bisex dan bukan semua pokok adalah bunga unisex. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti ingat. Mesti ingat. Okay, kalau yang jenis pendebungaan kacokan yang seperti ini, butir terbunga dipindah ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Dia mesti spesies yang sama baru dia dapat mendebungakan tu. Kalau tidak, memang tidaklah. Takkan nanti pokok orange tu dia bagi pendebungaan bagi kepada pokok durian. Nanti kamu ada durian berperisaan orange kah? Tak mungkin lah. Okay? Jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Jadi ada pendebungaan, dia mesti ada ejen. Ejen pendebungaan. Apa ejen pendebungaan dekat sini? Bagaimana sutur debunga sesuatu pokok dipindah dari outer ke stigma bunga. Ini kita ada lihat kepada proses lah dia. Okay, jadi pertama, butir debunga daripada outer A lekat pada badan atau kaki serangga. Dan dia akan butir debunga yang dibawa oleh serangga dipindah ke stigma bunga B. Jadi apa yang menyebabkan dia akan pindah? Atau dia datang kerja untuk free saja? Memang tidaklah. Macam kupu-kupu ini dia adalah disebab apa? Makanan yang ada pada permukaan bunga ini. Apa makanan? Biasanya adalah madu. Jadi ini adalah ejen, salah satu ejen pendebungaan. Okay. Jadi lepas tu, angin, haiwan dan serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga. Apakah ciri-ciri ada pada bunga untuk menentukan ejen pendebungaan dia? Apa ciri-ciri? Ini adalah satu bahagian yang kita juga perlu kajikan. Kita juga perlu kajikan. Kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Yang ini. Kalau ejen pendebungaan dia adalah haiwan dan serangga. Butir debunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Dia akan lekat pada paruh ini ataupun badan haiwan. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir debunga akan lekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Jadi biasanya serangga ini memang dia ada berbulu lah. Biasalah, dan berbulu ini adalah menyebabkan dia boleh memindah. Jadi ajaib kan dunia kita ini. Okay, yang ketiga, ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga, biasanya rangginya besar dan berwarna-warni, mempunyai nektar dan berbau harum. Kalau berbau busuk mana ada orang nak pergi tolong dia?
Jadi ini adalah perbezaan dia lah. Lepas tu yang ketiga, menghasilkan butir temunga yang kasar dan melekit. Dia mesti dia besar dan dia akan lekat pada badan dia. Okay. Lepas tu, contoh bunga yang ditebungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Jadi kamu tidak dapat ingat banyak tu, beberapa ini sudah cukup lah. Ingat durian, rambutan, betik, kan ini adalah buah-buahan yang selalu kita suka makan. Jadi ingatlah. Lepas tu, apa jenis pendebungaan ya agennya adalah angin. Macam ini. Butir debunganya ringan dan ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Pernah kamu nampak bunga yang macam ni? Adakah di sekeliling kita? Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin biasanya berwarna putih ataupun pudar. Timahnya yang panjang dan berbulu. Kenapa berbulu? Kenapa bukan kasar? Berbulu. Kerana dia ringan. Senang ditiup oleh angin. Butir debunga yang banyak, kecil, licin dan ringan. Filamen dan stil yang panjang. Supaya ada peluang didebungakan. Jadi contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Jagung, rumput dan padi. Kenapa jagung? Kita lihat. Tadi masih ingat tadi ada nampak tentang jagung tak? Tengok. Ini stigma dia panjang kan? Ini dia pun panjang kan? Ini adalah agent dia lah. Agent dia adalah angin. Okay? Jadi kita lihat lagi yang seterusnya. Jadi tadi kita telah belajar tentang dua jenis pendebungaan. Adalah pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. Jadi dekat sini kita akan lihat lebih kepada kelebihan tentang pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk menggabungkan bahan genetik dari dua pokok induk yang sama spesies. Pendebungaan kacuk mempunyai banyak kelebihan. Ada banyak kelebihan. Apa jenis kelebihan? Ini kita lihat peta ni. Jadi pertama, pokoknya lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kedua, pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Ketiga, biji benih lebih berkualiti. Keempat, tanaman mempunyai varians baharu. Jadi kalau kamu lihat dekat sini lah, ejen yang terlibat dalam menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian di Malaysia. Ada dua, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MAPI, dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Jadi ini adalah dua ejen. Ini adalah mereka untuk kaji apa? Untuk mengkaji supaya tanaman ini dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan produk yang banyak dan berkualiti. Jadi ini adalah kelebihan yang kita boleh nampak dengan pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk. Ejen pendebungaan kacuk dalam bidang aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Di Malaysia, pendebungaan kacuk dalam industri pertanian bukanlah suatu yang asing. Teknik ini digunakan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Antara inovasi dalam bidang
pertanian berkaitan dengan penemuan kacuk diringkaskan dalam jadual 4.6. Jadi dalam dekat muka surat ini. Jadi ini adalah jadual yang dikatakan tadilah. Kalau untuk kelapa sawit, dia pokok induk adalah Pisifera dan Dura. Walaupun pokok kelapa sawit, kita namanya pokok kelapa sawit, tapi dia juga ada banyak bangsa dia. Dia ada banyak kaum dia juga. Macam manusia lah kan. Kita pun ada banyak kaum. Jadi dekat sini. Dan pokok kacukan tu, dia dipanggil sebagai tenera. Tenera. Dia kacuk lah antara dua ini. Jadi, sifat pokok kacukan ini, hasil buah dan isinya lebih banyak dan tempurung yang nipis. Jadi apabila isinya banyak, tempurung yang nipis, apa maksudnya? Adalah bermaksudnya dia boleh menghasilkan minyak kelapa sawit yang lebih dan berkualiti lagi. Jadi ini adalah kelebihan dia. Okay. Jadi kita telah tadi dari awal kita belajar fungsi dekat struktur bunga dan jenis pendebungaan dia dan ejen pendebungaan dia. Dan sekarangnya kita akan belajar tentang proses persenyawaan. Seperti apa yang cikgu telah cakap dari awal tadi, hari ini kita belajar agak banyak. Jadi kena sabar. Okay. Jadi, proses persenyawaan. Selepas pendebungaan, maka proses-proses persenyawaan akan berlaku. Pendebungaan adalah apa? Adalah daripada jantan tu, gamen daripada jantan itu pergi kepada betina. Jadi, selepas dia sampai sana, kita baru menamakan dia sebagai proses persenyawaan. Macam proses persenyawaan bagi haiwan adalah apabila gamen jantan itu, iaitu gamen jantan itu dia sampai gamen betina itu, apabila dia cantum tu baru kita namakan dia sebagai proses persenyawaan. Jadi bunga pun sama. Okay. Berlaku iaitu gamen jantan yang dibawa oleh bunga bercantum dengan gamen betina di ovum. Bagaimanakah proses ini berlaku? Raja yang ini menunjukkan yang ringkas. Okay, pertama, butil bunga jatuh ke atas stigma. Dia jatuh ke atas stigma yang atas ni. Jadi, tiup bunga itu bertumbuh ke arah ovari membawa gamen jantan. Tiup bunga. Dia akan tumbuh. Okay, ini adalah tiup bunga. Dalam tu dia bawa gamen jantan ke bawah. Okay. Apabila gamen jantan sampai tu, selepas tiup bunga menembusi ovum, gamen jantan bercantum dengan gamen betina. Jadi ini baru namanya proses persenyawaan. Jadi bila dia gabung, ini adalah ovum, ini adalah gamen jantan. Jadi bermaksudnya persenyawaan telah berjaya berlaku dekat bahagian ini. Okay. Okay. Jadi ini adalah proses ringkas. Jadi ini adalah gambar raja yang cikgu juga harap kamu boleh ingatlah. Cikgu akan ambil gambar. Okay, contoh. Okay, jadi kita sambung. Okay, struktur biji benih. Apabila persenyawaan telah berjaya berlaku kan. Jadi ada biji benih akan berhasil. Okay, selepas persenyawaan berlaku, ovum di dalam ovari berkembang menjadi biji benih. Biji benih terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian-bahagian
Bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Biji benih terbahagi kepada dua jenis, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Apa beza dua-dua jenis ni? Nanti kita lihat. Okay, raja di bawah menunjukkan contoh biji benih dan monocotyledon dengan dicotyledon. Okay, jadi ini adalah dua lah. Jadi cikgu pun ambil gambar ini. Ini adalah juga bahagian yang amat penting. Okay, jadi struktur biji benih kacang hijau adalah dicotyledon. Apa bezanya? Padangan di hadapan. Ini adalah microhyl. Ini adalah helium. Ini adalah di luar adalah testa. Jadi kalau kamu ada kacang hijau dekat rumah, kamu boleh lihatlah, kamu ambil lihat. Okay? Keratan yang memanjangkan. Kalau kita potong dia kan macam ini. Potong, kita akan nampak di luarnya adalah testa. Di dalam ni, ini promo, ini adalah radical, ini adalah cotyledon. Ini dipanggil keseluruhan ini dipanggil sebagai embrio. Embrio macam yang kita hari itu kita belajar tentang manusia itulah. Ini adalah struktur biji benih jagung dipanggil sebagai monocotyledon. Apa bezanya? Kalau kita lihat di sini, ini adalah jagung. Pernah makan jagung kan? Sebiji-biji itu adalah biji benih lah. Ini adalah kulit biji. Di bawah ini dipanggil sebagai radical. Radical macam ini. Radical ini. Okay. Kalau kita lihat keratan memanjangkan, kita belah dia setengah macam ni. Kita lihat kita pandangnya daripada tepi. Kita boleh nampak kulit biji. Ini dalam ni dipanggil sebagai endosperma. Ini adalah cotyledon. Ini adalah pulmon. Ini adalah radical. Jadi ini adalah perbezaan mereka dua lah. Jadi kalau kamu lihat cotyledon ni dia dekat sini. Tapi kalau untuk yang monocotyledon ni, dia luar itu dia ada lagi satu endosperma. Kalau kamu lihat dekat sini, ini dia ada. Okay. Ya. Apa masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh buka mic, kamu cakap dengan cikgu, tak ada masalah. Okay, kalau tidak ada, cikgu sambung. Okay, jadi ini adalah struktur dan fungsi. Kalau untuk kulit biji, testa, apa kegunaan dia? Adalah untuk melindungi biji benih. Helium tu dekat mana? Ada tadi. Helium ni adalah untuk apa? Adalah tempat biji benih melekat pada buah. Mikrohyl ini adalah apa? Adalah liang kecil yang membenarkan air dan udara masuk ke biji benih. Macam hidung dia lah. Macam hidung dia. Embrio. Promo adalah apa? Bahagian embrio yang berkembang akan menjadi pucuk. Mana dia? Inilah. Ini akan jadi pucuk. Inilah. Ini yang akan menjadi pucuk dia. Okay. Radical adalah bahagian embrio yang berkembang yang akan menjadi akar. Yang ini akan menjadi akar lah. Yang ini akan menjadi akar. Kalau kamu nak lihat kan, kamu boleh letakkan biji benih kacang hijau itu dekat kapas yang berair, yang lembab tu. Kamu boleh nampak dia mencampak. Kamu boleh nampak akarnya dengan daun dia. Cotyledon ataupun endosperma. Cotyledon
Endosperma ini apa kegunaan mereka? Menyimpan dan membekalkan makanan untuk pencampakan biji benih. Itu adalah kegunaan mereka. Okay, jadi kita sambung lagi. Lihat macam mana tentang pencampakan biji benih. Pencampakan biji benih. Bagaimana perubahan rupa bentuk biji benih yang bercampak dari segi pertumbuhan, retikel, rumun dan keadaan kontileten. Semasa pencampakan, testa, pecah dan retikel mula muncul. Dia akan muncul dulu dan tumbuh ke bawah membentukkan akar. Lepas tu, perumung akan bertumbuh ke atas menjadi pucuk. Setengah kotiledon bertumbuh keluar dari tanah disebutkan sebagai pencampakan epigel. Terdapat juga kotiledon yang tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh pencampakan. Pencampakan ini disebutkan sebagai pencampakan hipogel. Okay, apa bezanya? Okay, kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah epigel, dia keluar baru kamu nampak daun dia keluar. Yang hipogel ini kamu nampak dari dalam tanahnya dia sudah wujud daun dia, dan daun tu dia keluar dari tanah. Ini beza. Ini adalah kotiledon, dia keluar dari tanah, daunnya baru muncul. Ini tidak. Kotiledon dia di bawah tanah saja. Hanya daun saja yang pergi ke atas. Jadi ini adalah dua jenis pencampakan yang kamu kena tahu lagi. Okay? Jadi nanti kalau cikgu ada masa, cikgu akan ambil gambar lah yang tentang benda yang penting dekat sini. Sebenarnya yang buku nota yang paling penting kamu adalah kerja kamu lah. Kerana kerja yang kamu buat dekat sana itulah macam nota kamu nanti. Okay, jadi kita lihat kepada yang seterusnya, iaitu syarat pencampakan biji benih. Apakah keadaan yang diperlukan oleh biji benih untuk mencampak? Mari kita menjalankan. Jadi ini adalah tentang eksperimen lah. Eksperimen yang kita akan jalankan selepas kita buka sekolah nanti ya. Saya perlukan syarat-syarat ini untuk pencampak. Okay? Jadi ini adalah satu bahagian yang juga amat penting. Apa syaratnya? Okay? Syaratnya adalah dia kena ada air, dia ada udara, ada suhu yang sesuai, baru dia akan bercampak. Jadi ini adalah benda yang kamu kena tahu. Ingat syarat-syarat ini. Ini adalah eksperimen lah. Eksperimen. Okay? Kita tak dapat jalankan secara online. Okay? Jadi dalam buku test sampai sini saja untuk dalam buku test hari ini. Dan cikgu nak kamu buka buku kerja kamu. Cikgu nak terangkan. Hari ini dalam buku kerja kita ada 4 muka surat nak buat. Daripada muka surat 55 dahulu. Okay, lihat kepada muka surat 55 dalam buku kerja anda. Okay, jadi muka surat 55. Okay, apakah yang dimasukkan dengan pendebungaan? Adalah proses apa? Pemindahan butir debungan dari outer ke stigma. Adakah dia dalam buku teks kamu? Ada. Ada dalam buku teks. Apa proses pendebungaan? Okay. Mana tadi? Sini tak ada. Pendebungaan di sini ada. Ini adalah
adalah jawapan untuk tadi. Okay, lepas tu kedua, bezakan pendemungaan sendiri dan pendemungaan kacokan. Pendemungaan sendiri dengan pendemungaan kacokan. Okay, jadi dekat sini kita lihat ini adalah perkataan-perkataan yang boleh digunakan. Ini adalah perkataan-perkataan yang boleh digunakan. Jadi pertama di sini, dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat mana? Jadi pendemungaan sendiri ini dia berlaku dekat bunga yang sama, pokok yang sama. Kalau pendemungaan kacukan ni dia pokok yang berlainan. Di sini adalah bunga sama, pokok sama. Ini adalah pokok yang berlainan. Okay. Ini adalah pokok yang berlainan. Okay, lepas tu B. Perkebelbagaian pada bunga, pada pokok bunga, pokok tumbuhan yang baharu. Jadi ini adalah kalau pada diri sendiri kurang. Tapi kalau pada bungaan yang kacuk ini dia lebih. Kualiti biji benih dan buah yang terhasil. Kalau yang sendiri ini dia rendah, kualitinya rendah. Yang ini kualitinya tinggi. Okay, macam mana kalau D? Rintangan terhadap penyakit pada anak pokok, ini rintangan dia adalah rendah. Tapi kalau untuk pendemungan kacukan ni, dia adalah tinggi. Dia adalah tinggi. Okay? Untuk soalan 3. Kelebihan pendemungan kacuk membolehkan diaplikasi secara meluas dalam bidang pertanian. Wajarkan penggunaan pendemungan kacuk dalam bidang pertanian. Jadi cikgu baca sepintas lalu. Pendemungan kacuk digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan pengeluaran tanaman untuk memperoleh tanaman yang lebih bermutu. Untuk memperolehi tanaman yang mempunyai rintangan terhadap perosak dan penyakit. Untuk menghasilkan tanaman yang matang lebih awal. Apa maksudnya matang lebih awal? Lebih cepat boleh dihasil, ada hasil dia lah. Macam padi, macam buah-buahan. Takkan kalau ada buah-buahan kita nak tunggu dia setengah tahun baru dapat makan kan, ataupun kita nak tunggu dia lebih satu bulan kan. Jadi ini adalah beza dia lah. Okay. Untuk memperolehi kepelbagaian pada tumbuhan baharu. Okay. Jadi ini adalah tentang muka surat 55. Okay, kita lihat lagi muka surat yang seterusnya. Ejen pendemungaan. Okay, tandakan ejen pendemungaan. Kita telah ada apa? Kecuali tanah lah. Semua adalah ejen pendemungaan. Okay, jadi kita lihat bandingkan ciri-ciri bunga di sini. Okay, kita lihat bunga yang didebungakan oleh haiwan, serangga ataupun burung. Bunga yang didebungakan oleh air. Adakah air juga adalah ejen pendebungaan? Ya, murid, adalah. Tapi jarang. Kita lihat yang ini. Okay, ejen pendebungaan. Okay, saiz bunganya adalah apa? Saiz bunganya kalau bagi haiwan tu dia adalah besar. Tapi kalau untuk angin tu dia adalah kecil. Kalau warna bagi yang haiwan dekat sini adalah cerah. Warnanya adalah cerah. Okay, supaya dapat dinampaklah. Kalau oleh angin tu warnanya adalah putih atau pundah. Sebenarnya dalam buku teks kamu ada jawapannya. Bau bagi yang untuk yang haiwan ni dia adalah berbau wangi. Kalau untuk yang angin tu dia tidak berbau. Kenapa? Kerana angin tak perlu ada bau dia baru buat kerja.
Okay. Kalau untuk yang 4 filamen ni adalah pendek. Untuk haiwan ini adalah pendek. Tapi kalau untuk angin ni dia adalah panjang. Filamennya adalah panjang. Stigma. Stigma adalah yang bawah gamen lah. Gamen cantang tu. Stigma bagi yang haiwan ni dia adalah melekit. Melekit. Sticky lah kalau dalam bahasa English. Melekit. Kalau yang untuk angin ni, dia adalah berbulu. Dia berbulu. Supaya dia ringan, dia boleh terapung lah dekat atas udara lah. Kalau yang 6, outer ini adalah kecil. Outer ini adalah kecil. Tapi untuk yang angin ni, dia adalah besar. Kenapa? Kerana dia nak menangkap lah. Nak menangkap stigma. Yang ketujuh ini, tangkai. Tangkainya adalah pendek. Tapi kalau untuk yang angin ni, dia adalah panjang. Kalau untuk yang 8, netai ni. Netai ni adalah apa? Adalah madu lah yang kita katakan akhirnya itu. Netai ni adalah ada. Ada pada haiwan. Ada kalau ada untuk ejen pertembungan haiwan. Kalau untuk angin, dia ada. Dia tak perlu. Okay. Yang 9, bilangan dan ciri butir temunga bagi ejennya adalah haiwan, dia adalah sedikit. Dia adalah sedikit dan melekit. Melekit adalah yang cikgu tadi kata lah, sticky itu. Okay, lepas tu yang kalau untuk angin tu, dia adalah banyak dan ringan. Dia adalah banyak dan ringan. Jadi cikgu harap kamu dapat jawapan dia sudah. Okay, kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. 57. 2 muka surat lagi ya. Okay, soalan pertama. Terangkan proses persenyawaan pada tumbuhan. Jadi cikgu baca saja. Kamu cuba tangkaplah. Sepatutnya kamu kena buat sendiri. Stigma adalah melekit. Tadi melekit kan? Ada perkataan dekat sini melekit. Dan mengandungi larutan gula untuk perkembangan butir terbunga. B. Tiup terbunga membawa gamen jantan. Tiup bunga membawa gamen jantan dan tumbuh ke arah ovum. Ovum yang mengandungi gamen betina. Dia inilah tiup terbunga. Okay, ini ovum. Okay. C. Persenyawaan berlaku apabila tiup terbunga tumbuh ke ovum. Gamen jantan dan dalam tiup terbunga bercantum dengan gamen betina untuk dalam ovum. Dalam ovum. Zikot terbentuk. Okay, ovum berkembang menjadi apa? Biji benih. Manakala ovari berkembang menjadi buah. Ovari akan berkembang menjadi buah. Okay. Lepas tu yang kedua. Okay, lengkapkan peta alir di bawah untuk menunjukkan pembiakan seks tumbuhan berbunga. Okay, kalau kita lihat tumbuhan berbunga ini, dia ada apa? 2. Terbunga dengan ovum. Proses ini dipanggil sebagai persenyawaan. Persenyawaan. Okay, lepas persenyawaan, zikot akan terhasil. Zikot akan terhasil. Dan dia akan menjadi embrio. Embrio. Dan akhirnya menjadi anak benih. Anak benih. Okay. Kita lihat lagi muka surat yang terakhir yang cikgu minta kamu buat. Okay. Struktur biji benih. Okay. Struktur biji benih.
Oh, yang ini sudah ada jawapan, no? Cikgu rasa kamu sana juga ada jawapan sudah. Jadi untuk soalan 1 cikgu tidak terangkan. Cikgu terus pergi kepada soalan 2. Okey. Nama bahagian biji benih berdasarkan dalam jadual di bawah. Jadi yang untuk ini sebenarnya ada sudah dalam buku teks kamu tadi. Ini jawapannya dekat sini. Jawapannya dekat muka surat 127. Jadi cikgu tidak akan terangkan lagi. Kita terus lihat kepada soalan 3. Tandakan betul pada bahagian biji benih yang berbentuk embrio. Mana? Rumen, retikel dengan cotyledon. Di sini dia suruh kamu mesti membaca. Dalam monocotyledon, seperti biji benih jagung, terdapat bekalan makanan yang disebut sebagai endosperma. Seperti apa yang kita belajar tadi lah. Yang biji benih monocotyledon dia ada lebih satu makanan yang terpisah daripada cotyledon. Jadi kamu boleh nampak lah dekat sini. Jadi ini saja untuk kita hari ini. Jadi kalau ada apa-apa masalah, sila tanya dengan cikgu. Latihan untuk buku kerja hari ini adalah muka surat 55 sampai 58. Yang kamu ada nampak eksperimen itu, kamu boleh baca dan kamu tak perlu buat dahulu. Jangan buat kerana cikgu akan bimbing kamu masa kita berada dekat sekolah, kita belajar berada sekolah nanti. Jadi kalau ada masalah, kamu boleh tanya dengan cikgu. Jadi kita akan habiskan dekat sini dan jangan keluar dahulu. Kita akan habiskan sampai sini hari ini dan cikgu nak tengok kehadiran kamu dahulu. Kerana tadi cikgu ada nampak ada yang baru masuk. Jadi cikgu akan tutupkan recording ini.